Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini cikgu akan terangkan ayat aktif dan ayat pasif. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan pen, pensil dan kertas untuk mencatat isi-isi penting. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut tentang ayat aktif dan ayat pasif, lebih baik cikgu terangkan dahulu kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga supaya pelajar lebih mudah untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Kata ganti nama diri pertama ialah perkataan yang digunakan oleh seseorang apabila bercakap dengan orang lain. Contohnya, saya, aku, patik, beta, hamba dan sebagainya. Manakala kata ganti nama diri kedua pula ialah orang yang diajak berbual. Contohnya, awak, kamu, anda, beliau dan sebagainya. Manakala kata ganti nama diri ketiga pula ialah pihak yang tidak terlibat dalam perbualan tersebut. Contohnya, dia, ia, beliau, baginda, mereka dan termasuk kata nama am seperti guru, pegawai dan kata nama khas seperti Ali, termasuk jawatan iaitu Encik Ali, Tuan Ali, Haji Ali dan sebagainya. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan pelaku sebagai subjek, diikuti kata kerja, objek dan keterangan. Ibu ialah pelaku dan diikuti kata kerja berawalan men dan ikan merupakan objek, manakala di dapur adalah keterangan. Lihat pula ayat pasif. Ikan merupakan objek, diikuti kata kerja digoreng oleh dan pelakunya ialah ibu, manakala keterangannya di dapur. Ayat pasif terdiri daripada dua jenis, iaitu yang pertama, ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Formulanya, objek, diikuti pelaku dan kata kerja serta keterangan. Manakala ayat pasif kata ganti nama diri ketiga pula, formulanya, objek, diikuti kata kerja, pelaku dan keterangan. Bagi ayat pasif kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua, kita ada hukum aneksi persona. Apa itu hukum aneksi persona? Iaitu, pelaku dan kata kerja mesti rapat. Tidak boleh dipisahkan oleh perkataan lain, sama ada kata bantu atau kata sendi. Contohnya dalam frasa berikut. Telah saya masak, betul dan akan saya bincang. Akan ialah kata sendi, saya ialah pelaku, manakala bincang merupakan kata kerja. Jadi pelaku dan kata kerja hendaklah rapat, tidak boleh dipisahkan mana-mana apa-apa perkataan. Manakala ayat berikut dianggap salah kerana pelaku dan kata kerja dipisahkan oleh perkataan lain. Saya telah masak dan akan saya bincang. Selain hukum aneksi persona, seperkara lagi yang perlu murid-murid tahu ialah penggunaan perkataan oleh dalam ayat pasif kata ganti nama diri ketiga. Jika kata kerja dan pelaku rapat, oleh merupakan opsional atau pilihan, iaitu boleh ditulis atau boleh digugurkan. Biasanya dalam peperiksaan SPM, murid-murid perlu tulis. Jika kata kerja dan pelaku jauh, dipisahkan oleh perkataan-perkataan lain, maka perkataan oleh mesti ditulis supaya gramatis. Lihat ayat-ayat berikut. Bola ditendang oleh Ali atau ditendang Ali.
Oleh boleh digugurkan kerana perkataan kata kerja ditendang dan pelakunya Ali rapat. Lihat pula ayat yang ketiga. Bola ditendang dengan kuat oleh Ali. Juga gramatis kerana ditendang jauh dengan perkataan Ali tu. Pelaku, oleh itu perkataan oleh mesti digunakan. Ayat keempat, salah kerana kata kerja iaitu ditendang dengan pelaku iaitu Ali dipisahkan oleh dua perkataan lain iaitu dengan kuat. Setelah mengetahui konsep ayat aktif dan ayat pasif, kita lihat pula latihan-latihan. Tukar ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Ayat pertama, mereka menaiki bas itu untuk ke Pulau Pinang. Jawapannya, objek ialah bas itu, kata kerjanya dinaiki oleh, pelaku ialah mereka iaitu kata ganti nama diri ketiga, dan keterangannya untuk ke Pulau Pinang. Jadi jawapannya, bas itu dinaiki oleh mereka untuk ke Pulau Pinang. Nombor 2, peniaga itu menjual barang-barang runcit di kedainya. Objek ialah barang-barang runcit. Kata kerja dijual oleh, manakala pelakunya ialah peniaga itu dan keterangan bagi ayat ini ialah di kedainya. Maka jawapannya, barang-barang runcit dijual oleh peniaga itu di kedainya. Nombor 3, anda telah meminjam buku saya pada minggu lepas. Jawapannya, objek ialah buku saya, pelaku telah anda, dan kata kerjanya pinjam serta keterangannya pada minggu lepas. Oleh itu, jawapannya, buku saya telah anda pinjam pada minggu lepas. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula latihan menukarkan ayat pasif menjadi ayat aktif. Tukarkan ayat pasif di bawah kepada ayat aktif tanpa mengubah maksudnya. Nombor 1, tugas menangani COVID-19 akan kita pikul bersama-sama. Jawapannya, pelaku ialah kita, kata kerjanya ialah akan memikul, manakala objeknya ialah tugas menangani COVID-19 dan keterangannya bersama-sama. Oleh itu, jawapannya ialah kita akan memikul tugas menangani COVID-19 bersama-sama. Nombor 2, semenjak Perintah Kawalan Pergerakan dilancarkan oleh kerajaan, kes COVID-19 di negara ini semakin berkurangan. Semenjak ialah keterangan, pelaku ialah kerajaan, kata kerja melancarkan, objek ialah Perintah Kawalan Pergerakan dan keterangannya ialah kes COVID-19 semakin berkurangan. Oleh itu, jawapannya ialah semenjak kerajaan melancarkan Perintah Kawalan Pergerakan, kes COVID-19 di negara ini semakin berkurangan. Soalan nombor 3. Pakej rangsangan ekonomi telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada minggu lepas. Pelakunya ialah Perdana Menteri Malaysia. Kata kerjanya telah mengumumkan, manakala objek pakej rangsangan ekonomi dan keterangannya ialah pada minggu lepas. Oleh itu, jawapannya, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi pada minggu lepas. Akhir sekali, saya berharap para pelajar faham konsep ayat aktif dan ayat pasif dan dapat menggunakannya ketika menjawab soalan peperiksaan. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi.